Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, berkenaan dengan apa soalan yang Kiki tanya kesempatan tadi kan. Dan sebenarnya kalau ikut dalam Quran Karim, dua ayat sebenarnya, dua tempat. Tajuk tentang apa, Firaun minta kepada menteri dia benakan bangunan yang tinggi untuk dia intai Tuhan Musa. Satu dalam ayat surah Qasas 38. Qasas Qasas, dan satu lagi dalam surah Ghafir. Ayat 37. Dua tempat. Dia sebenarnya daripada ayat berkenaan, conclusion yang kita direct kita faham adalah Firaun dia bina bangunan untuk intai Tuhan Musa kerana Musa kata Allah di Atas. itu sebenarnya. Jadi itu jawapan, itu yang kita kata orang yang paling tak bijak pun baca faham. Kenapa dia nak, dan dia kata aku rasa Musa bohong. Mana dalam apa? Dalam kata-kata dia Tuhan di atas. So itu masalah asal. Jadi perbuatan memperolokkan tentang apa kata nak naik kapal terbang Allah di atas, ini adalah kata-kata kufur. Menidakkan apa yang datang dalam Al-Quran Karim. Bahkan benda ni kalau kita faham balik pada asal, Nabi SAW sendiri dalam hadis yang sahih, datang seorang sahabat, dia dua riwayat. Satu riwayat tak sebut nama sahabat berkenaan, satu riwayat sebut nama sahabat tersebut. Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia actually ada kambing. Dia ada seorang hamba perempuan yang dia tugaskan untuk jaga kambing tersebut. Kemudian salah seekor kambing tu telah dicuri oleh serigala. Dia marah, dia lempang dia punya hamba. Lalu lepas tu dia menyesal dan dia jumpa Nabi SAW. Dan hadis ni sebenarnya memberitahu tentang hukuman bagi orang yang memukul muka hamba dia. Jadi Nabi SAW pun panggil perempuan tadi, bawa jumpa Nabi, dan Nabi pun tanya kepada dia. Soalan Nabi tanya kepada dia, Aina Allah? Allah di mana? Lepas tu dia kata fis sama. Nabi kata man ana? Aku siapa? Anta Rasulullah. Nabi kata pada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, atiqaha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia seorang yang beriman. So basically daripada kisah berkenaan dalam Al-Quran Karim ayat, dia sebenarnya kedudukan tajuk soalan di mana Allah ni, Nabi yang tanya. Sering berlaku ada orang akan persoalkan, kata macam kenapa tanya? Sebab Nabi tanya. Dan bahkan sebenarnya yang diajarkan kepada kita dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala di langit, di atas, bukan berada di mana-mana. Pada itu semua tu adalah satu ideologi atau fahaman yang muncul kononnya untuk membezakan Allah dengan makhluk. Lalu mereka menafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kedudukan di atas. Mereka kata kalau berarah, berkedudukan, maka bertempat di makhluk. Bahkan daripada fahaman ini jugalah keluarnya idea kononnya nanti akhirat nanti kita nampak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat image dekat mata kita untuk kita nampak image tadi. Maksudnya Allah tak dekat depan, tapi image tu dekat sini. Tapi kenapa Ustaz kena pusing panjang tu Ustaz? Dia sini balik pada asal, pasal basic yang mereka ada bukan datang daripada Islam. Sebab dia orang gunakan Aristotle punya Maqalatul Arsh. Ya, Aristotle ada 10 rules yang diletakkan tentang benda existence tadi. Ada mass, ada volume, ada height, ada, bila dikata benda tu macam tu, inilah benda objek. So bila diorang gunakan Aristotle punya fahaman ni tadi, diorang nafikan apa yang ada berkait dengan Allah SWT daripada ayat-ayat yang datang. Contoh macam di langit, Allah Ta'ala dilihat, Allah Ta'ala dilihat, tak boleh. Bahkan Allah Ta'ala sebut tentang dirinya ada tangan ke, ada wajah ke, diorang kata tak boleh. Sebab dia kata bila ada saja mass, ada volume, maka dia dah dikuasai ilmu masa dan tempat. Dia kuasai masa tempat, maka bagi dia itu makhluk. Ini kononnya. Dan mereka, kumpulan ni, dia orang rasakan bahawa perbuatan mereka meletakkan Allah Ta'ala dengan kaedah akal yang mereka letak itu, mereka rasakan mereka sedang menyucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Itu basic. Tapi dari segi niat dia untuk bersihkan Allah dari sifat makhluk. Tapi benda ni pun kononnya mereka nak counter argument daripada golongan Mu'tazilah. Tak juga. Bahkan dia jadi Mu'tazilah. Diorang jadi Mu'tazilah dengan perbuatan tadi. Dia jadi nafikan melihat Allah Ta'ala. Bila dia kata Allah Ta'ala tak dilihat, di mana tak boleh dilihat depan, tak ada depan. Bila kita kata boleh dilihat, maksudnya dia mesti ada dekat depan kita. Bila kat depan dah berposisi dia bertempat dia
Sebab tu yang golongan Asy'ariyah macam kadang-kadang kita tengok abang yang sinar kalam kan. Dia akan kata Allah Taala tak ada depan tu, tapi dekat mata ni dibuat image. Akan created image dekat mata tu. This is last day. Ini cara mereka Ya, nak explain macam mana Allah dilihat dari kiamat nanti. Sedangkan kita ahli sunnah, kita kata akan lihat macam mana akhirat nantilah. Betul kan? Kita kata Allah Ta'ala lihatlah. Dia macam ni, kaedah kita ahli sunnah. Bila Allah Ta'ala sebut tentang dirinya apa-apa benda, walaupun dia sebutkan benda berkenaan, contoh saya dia katakan tak boleh kuasai masa, tak boleh kuasai tempat, tak ada volume, tak ada mass, tak ada sekian, dia cakap macam tu pasal berdasar pada Aristotle punya kaedah. Bila Allah Ta'ala bagi tahu dia ada zat, dengan zat tadi yang kita kata kita melihat wajah Allah Ta'ala, mesti ada zatnya. Tapi dia kata tak, created dekat sini ada image. Ini kelakar juga bila kita lihat geng-geng kumpulan, geng-geng yang apa Asy'ariyah Maturidiyah ni, bila berkumpul sekali, perbahasan ni pun tak settle. Sama-sama dua orang pun dah bertelagah. Kita sendiri kita dah ada satu idea yang jelas datang dari Quran dan Sunnah, bahawa kita akan lihat Allah Ta'ala hari kiamat nanti. Allah Ta'ala macam mana dia kata pada kita tentang dirinya, macam itulah Allah SWT. Cuma tidak ada bagi kita pengetahuan bagaimana untuk dibandingkan. So Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dia kata macam dia mendengar, kita mendengar. Tapi mendengarnya Allah dengan cara dia yang maha tinggi, maha agung, maha sempurna. Kita mendengar cara kita. Macam tu juga patut kita aplikasikan kepada apa sahaja yang disebut tentang diri dia. Tapi masalah yang kita hadapi sekarang ni, bila macam kes yang aku nak naik atas dengan terang-terangan kata-kata kumpulan ni, apa geng-geng yang mengikut fahaman ilmu kalam ni, dia dengan terang-terangan dia menafikan ayat Quran. Betul. Dengan direct. Bila kita tanya soalan simple je, apa Nabi Isra dan Mi'raj. Isra ke Baitul Maqdis, Mi'raj ke Langit. buat apa? Buat apa? Bahkan turun naik Nabi SAW ketika apa? Ketika mana dapat perintah solat. Nabi ceritakan yang detail. Mula turun jumpa, dah dapat perintah solat 50. Turun lintas jumpa Musa. Musa kata Tuhan kau beri apa? Pergi naik atas balik, minta kurang. Minta turun naik. Daripada 50 jadi 45, turun 555. Jadi dah buang tanpa tinggal 5 je. 45 telah dibuang. Musa kata pergi naik balik. Jadi benda tersebut dengan jelas kita tahu bahawa naik turun. Tadi buat apa? Yang peliknya diorang tak boleh terima. Alasan dia tadi tak boleh bertempat dia makhluk. Ulang balik benda ni yang awak cakap ni adalah Nabi cakap ke? Allah cakap ke? Ataupun kamu yang bermandai-mandai? Itu masalah dia. Dia bukan benda tersebut payah nak faham. Doa kita diangkat ke atas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, 144. Allah Ta'ala kata qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah lihat wajah bolak-baliknya wajah engkau ke langit. Nabi tunggu datangnya wahyu alih kiblat. Nabi tengok ke Langit. Tengok ke atas, kenapa? Itu semua secara fitrahnya kita semua faham benda tadi. Tapi dalam masa yang sama yang kita kata benda ni yang kita pelik. Kenapa berlaku ni? Sebab diorang mengagungkan falsafah Yunani punya ideologi tadi, Aristotle. Kalau kita dengar banyak geng-geng Asy'ariyah ni terutamanya, mereka puji Aristotle tu melambung-lambung. Dia genius, dia sekian. Jadi dia nak gunakan Aristotle ni lah cara bagi memahami Quran dan Sunnah. Tapi Aristotle bukan Islam. Itu tak penting. Bagi diorang itu tak penting. Yang penting dia genius. Sudah. Pasal diorang ikut pasal ilmu kalam yang mereka amalkan adalah daripada Aristotle. Dia bukan Islam punya ajaran. Sebab tu diislamkan zaman Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Juwaini, diislamkan ilmu kalam tadi atau ilmu mantik atau logik Greek tadi diislamkan. Lepas diislamkan tadi, itu menyebabkan orang tak boleh detach daripada kaedah tersebut. Sebab tu orang akan nafikan. Walaupun Quran datang ni bagi kita tengok kenapa bila kita cakap itu ada orang tak puas hati bila kita kata mendahulukan akal ke atas nas. Ni lah dia. Contoh dia. Kenapa mereka mendahulukan akal daripada nas? Sebab pasal bagi diorang akal itu adalah dalil. Kita akal bukan dalil. Akal membantu kita faham dalil. Akal bukan dalil. Nak faham benda ni? Macam mana akal ni dengan dalil kita nak pergi ke jumpa mufti, tanya soalan. Kita pun order Grab driver datang.
Nak pergi ni, nak pergi mufti. Okay. Jawab mufti. Sampai pergi mufti, kita bertanya soalan. Dapat jawapan. Okay. Lepas tu bila kita turun, driver Grab tu tanya, mufti jawab apa? Mufti jawab, tak boleh. Haram. Driver Grab kata, tak betul tu. Halal sebenarnya. Faham tak? Membawa kita jumpa mufti, betul lah dia. Tapi dia bukan mufti. Akal kita macam tu, membawa kita kenal dalil. Tapi akal bukan dalil. Akal, dia bawa kita, dia guide kita untuk kenal. Oh ni, ini kita kenal. Jalan pergi mana kita kenal dengan akal. Tapi masalahnya akal itu bukan dalil. Tapi by itself bukan dalil. Tapi diorang tidak. Bagi diorang akal itulah dalil. Bahkan nas itu bukannya dalil. Saya tak faham macam kenapa, sebab tak ke macam dia macam menganggap macam nas sedia ada tu tak cukup, padahal kita tahu Islam ni adalah agama yang komplit. Ulang balik pasal masalah diorang mengagungkan falsafah, bukannya agungkan nas. Kalau letak Nabi sebelah, Aristotle sebelah, dia boleh pilih Aristotle. Ini problem dia. Macam contoh kita dengar, dia kata tak apa minta kepada orang mati asalkan i'tiqad Allah Ta'ala yang berikan. Nabi ajar apa? Nabi kata wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi kata pada Ibn Abbas, aku nak ajar kau beberapa kalimah. Antara yang Nabi ajar pada kalimah yang suruh dia jaga dan pelihara adalah bila engkau nak minta, minta pada Allah. Bila engkau minta tolong pada Allah Ta'ala. Ini Nabi punya sabda. Tapi ustaz-ustaz yang terlibat dengan ilmu kalam ni, Asy'ariyah Maturidiyah, dia akan kata asalkan kita percaya Allah yang bagi, mintalah pada orang mati tu pun tak apa. Nampak tak? Nabi punya sabda lain, ayat mulut dia lain. Nampak tak? Dia boleh kata ini orang soleh buat. Macam mana orang soleh ni awak angkat setara dengan Nabi SAW? Ini realiti yang kita panggil apa dalam masyarakat kita ni. Pasal lah orang awam tak faham, kadang kita tengok dengan jelas. Minta per pokok boleh. Lepas tu orang marah bila saya kata bagi orang-orang yang berfahaman dengan fahaman yang sesat ni, dia akan kata bahawa minta dengan setan pun tak apa, asal i'tiqad Allah yang bagi. Dia akan buka ruang kepada semua. Boleh. Semua boleh. Ada seorang ustaz di Kelantan, dia kata minta bermusiam pun tak apa, yang kafir pun tak ada masalah, asal percaya Allah Ta'ala yang bagi. Ustaz tu orang kata minta berpokok pun tak apa, asal percaya Allah Ta'ala yang bagi. Astaghfirullah. So faham tak? Jadi bila kita tengok macam ni, macam basic asal dia adalah ini Nabi punya sabda, ini ustaz punya kata. Menang ustaz daripada Nabi. Dia tak boleh. Jadi realiti dia, sebab kita tahu dalam konsep ni kan, dia memang kita kata bila manusia tak faham itibak kepada Nabi itu adalah wajib. Dan kita kata kenapa bila kita ni sering highlightkan tak boleh buat bid'ah, ikut sunnah. Hidupkan sunnah, matikan bid'ah. Mereka tak boleh terima. Sebagi dia adalah kalau ikut sunnah, habislah ajaran tok guru dia. Untuk guru dia ajar buat macam ni, tok guru ajar baca macam ni. Sunnah Nabi ada, tok guru dia suruh buat macam ni. Tapi bila kita hidupkan sunnah, matilah bid'ah. Betul. So diorang tak nak benda ni. Diorang nak kalau boleh tradisi amalan tadi. Macam keraian lahir Nabi, setahun sekali sambut kematian orang-orang soleh punya mati, panggil haul panggil hari hul. Orang-orang dekat India pun buat macam tu, sambutan kematian tok guru dia. Kita pun buat juga. Astaghfirullah. Hol imam ni, hol Imam Haddad, hol Tok Kupalo, hol sekian. So benda macam ni kita panggil apa? Yang bukan ajaran Islam, tapi dia nak buat juga. Ini yang Nabi suruh, ni yang dia orang buat. So realiti dia pasal pengagungan tu tak ada. Pengagungan kepada Nabi SAW tu tak wujud. Kadang-kadang kata kita agungkan Nabi SAW, maka tak ada siapa punya kata-kata setara. Jadi dekat situ yang kita kata kenapa kita ni gelak. Ada sunnah, ahli sunnah, bila kita dengar sunnah Nabi SAW, dengar qala Rasulullah, kita sami'na wa ata'na. Yang diorang pula bila dengar qala Rasulullah, tunggu dulu, akal setuju tak? Kalau akal setuju, kita terima. Kalau berlawan dengan akal, kita kena pusingkan nas tadi sampai selari dengan akal. Itu sebab kenapa sampai sekarang bunyi dia keluar. Kalau bagi kita, macam kita sebut tadi kan, kaedah ahli sunnah sebenarnya simple. Bila kata kita tanzih Allah Ta'ala daripada penyempurnaan makhluk, kita isbat, kita tetapkan bagi Allah Ta'ala apa dia kata tentang dirinya. Sebutlah tangan ke, wajah ke,
Kaki ke apa semua. Apa saja dia sebut tentang diri dia. Mendengar, melihat, semua sekali. Tanpa tamthil atau tanpa tashbih, tanpa kita serupakan dengan makhluk, tanpa kita umpamakan dengan sebarang apa-apa, sebab laisa kamitslihi syai'. Dia tak ada serupa dengannya suatu benda pun. Jadi kita tak boleh nak macam apa. Tapi bila kita tanzih dia pula dari keserupaan makhluk, kita tanzih tapi kita tanpa taktil atau takwil, tanpa kita buang maksud apa yang dicakap tentang diri dia. Dia kata dia marah. Mu'tazilah kata mana boleh Allah tak nak marah. Marah sifat makhluk. Allah tak marah. Sayang. Oh tak boleh. Mana boleh sayang? Sayang kita pun ada sifat sayang. Allah tak sayang. Macam tu sekali. Dia tak boleh percaya yang Allah ni adalah lain daripada. Dia bukan, dia beza macam ni. Kita faham maksud tu, kita kata faham maksud, tak tahu cara. Yang diorang pula buang terus sebab ada keserupaan. Alasan dia tanzih lah, sucikan Allah dari sifat makhluk, buang apa berkaitan dengan Allah Ta'ala tentang makhluk. Jadi itu yang timbul tajuk tadi. Termasuk masalah yang Kiki cuba nak sebutkan tadi tentang tajsim atau mujassimah, menjisimkan Tuhan. Sedangkan bagi saya ingat Abu Bakar Al-Baqilani, dia jawab tentang perkara ni bila orang tanya tentang ini Asy'ariyah, ini Asy'ariyah Mutaqaddimin, Asy'ariyah yang awal, yang asal. Dia kata apa? Dia kata bila orang kata kalau sekiranya kita isbat bagi Allah Ta'ala kalam ataupun wajah ataupun ulu di atas, mana kita menjisimkan Tuhan. Dia kata benda yang sama kita buat bila kita kata dia mendengar. Mendengar mestilah ada, dia mesti ada pada dirinya, dia mesti ada zat dia untuk mendengar, melihat dan sebagainya. Tapi maha tinggi, maha besar dia dari keserupaan dengan makhluk. Kita akan limited mendengar apa yang dekat, mendengar apa yang dalam spektrum kita punya desibel yang kita boleh dengar. Kan benda yang jauh tak dengar, benda belakang dinding tak dengar, benda terlampau tinggi pitch tak dengar, terlampau low pun tak dengar. Tapi Allah Ta'ala boleh dengar semua suara dalam satu masa daripada semua makhluk yang dia ada. Jadi ini perbezaan dia, dengar tetap dengar. Tapi masalah cara tadi takkan serupa. Macam tu juga kita patut faham pada masalah tangan ke, wajah ke, masalah melihat Allah Ta'ala di hari akhirat ke, semua tak patut berlaku pada kita penafian. Tapi dia kena nafikan awal-awal sebab kaedah ilmu kalam yang mereka pegang tadi, itu yang menjadi asas untuk mereka nafikan daripada Allah Ta'ala kedudukan ke, arah ke, wajah ke, dinafikan sebab itu, bukan sebab kerana Allah kata tak ada. Ni boleh saya kata macam asalnya niat baik, macam nak menyucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk, tapi mereka overextend benda tu. Boleh dikatakan macam tu. Kita tahu niat dia, tapi masa kita tahu bahawa benda ni bukan daripada Islam. So benda ni tak pernah dikatakan oleh para sahabat. Betul. Macam bila sebut bila para tabi'in dan sebagainya, atau macam zaman Imam Ahmad bin Hanbal kan, bila berlaku Mu'tazilah menguasai kerajaan, paksa orang kata Quran tu makhluk. Jadi simple logik. Tadi tak cakap, sekarang cakap. Itu je. Jadi bila baharu makhluk. Itu je. Dulu tak cakap, sekarang cakap. Lepas tu tertulis dekat atas mushaf. Dan kreatif makhluk lah. Tapi problem dia, orang ada masalah adalah Allah Ta'ala tak pernah cakap macam tu dalam Quran Karim. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal ketika geng-geng Mu'tazilah yang lepas dia tu datang kumpulan-kumpulan macam ni pun sama. Dia yang bila kata apa, Allah Ta'ala berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara. Sama juga. Ini daripada Asy'ariyah. Keluar huruf tak ada suara. Dia kata dia faham tak? Dia tak nak pasal kita, dia kata kita bercakap huruf ada suara. So kita orang bercakap mesti lain. Ada orang yang letak kaedah akal tadi untuk buang. Jadi bila kita lihat dalam Al-Quran Karim, contohnya surah Taubah, Allah kata wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, jika ada siapa di kalangan orang musyrik minta perlindungan dengan engkau, minta pertolongan untuk lindung diri dengan engkau, fa'ajirhu, lindunglah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia dengar kalam Allah. Soalan, kalam Allah tu apa tu Quran? Okey, kalau dia kata Quran dibaca, yang baca Kiki. Quran Allah Ta'ala panggil apa? Quran yang Kiki baca? Kalam Allah. Kalau bertulis pun kalam Allah.
Bukan itu kata Imam Ahmad kata, kau bagi sini pada aku Quran atau sunnah, aku cakap. Pasal tak ada. Dia bukan masalah dia orang dengar kalam Allah direct daripada Allah Ta'ala, tapi dengar daripada kita. Tapi setiap Allah Ta'ala panggil Kalamullah. kalam Allah. Sebab tu simple as that. Kita tak perlu masuk kepada mempersoalkan. Panggil Quran kalam Allah, habis cerita. Yang kita kata macam, tapi yang baca Kiki. Bukannya Apa benda dia baca? okay. Di sini tajuk dia. Okey, dari segi masalah asal, perbuatan mereka ni konon macam nak menafikan keserupaan Allah dengan makhluk, tetapi berakhir dengan menjadi mereka membatalkan Quran dan hadis. Quran datang, hadis datang, buang. Saya tadi macam kes masalah otak di atas ni. Ini ijma'. Literally Mutawatir. Doa kita naik ke atas. Nabi Isra Mi'raj Nabi naik ke atas. Allah sebut dalam Quran. Mana bahkan Sidratul Muntaha tu ada dekat atas. Kemudian Allah sebut dalam surah An-Najm kan, berkenaan dengan apa? Nabi lihat Jibril dan rupanya yang asal pada kali kedua. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia Muhammad telah melihatnya Jibril pada turun kali kedua. Inda Sidratil Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha tu ada syurga tempat kembali. Memang benda tu disebut dengan directly dalam Quran Karim. Tapi diorang macam kita takwil. Bila tak kena dengan akal, takwil, kita pusing. Ini masalah kita. Jadi segi asal benda ni masalah mujassimah sebagainya, tuduhan yang diberikan hanya kerana kononnya sucikan Allah Ta'ala makhluk. Tapi last sekali, cara penyucian tadi adalah dengan mengabaikan semua pengertian yang datang daripada Quran Sunnah. Seolah difirmankan kepada kita, contoh macam Allah Sami'. Apa Sami'? Tak tahu. Abu Basir? Tak tahu. Kita kena nafikan. Kita pasal tak nak keserupaan. Kalau kata mendengar, mana terjemah Syekh? Habis tu Allah Ta'ala Sami'un Alim. Sebab tu ujung ayat 11 surah Syura tu, laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sebab tu kita kat situ tajuk dia. Bila kita ambil portion pertama ayat tu, kita isbat untuk Allah Ta'ala apa dia cakap tentang dirinya, tanpa kita tamthil, contohkan ataupun kita serupakan Allah Ta'ala dengan makhluk dia. Sebab laisa kamithlihi syai'. Tapi bila kita sucikan daripada sifat makhluk, jangan kita abaikan apa dia kata tentang diri je. Sebab tu di ujung tu dia kata wa huwas sami'ul basir. Tak orang tak faham pula. Sami' basir tu kita pun sami' basir juga. Yang kita tanzihkan dia adalah keserupaan dengan cara makhluk. Tapi mendengar tu kita faham. Dia mendengar dengan cara dia sendiri. Ya, yang lebih agung, lebih mulia. Betul, kita dengan cara kekurangan. Macam tu dengan masalah wajah ke, masalah tangan ke, faham kalimah tak tahu cara. Itu masalah dia. Yang ni dia tak boleh terima. Dia kata bahawa benda ni adalah benda yang dibuat oleh Ibn Taymiyah. Tapi sebenarnya Al-Baqilani yang dikatakan sebagai ulama Asy'ariyah lah, antara yang ikut Abu Hasan Asy'ari punya fahaman, dalam buku dia terangkan benda tersebut. Dia kata Allah di atas. Sebab tu kita Abu Hasan Asy'ari sendiri pun dia kata Allah di atas. Allah ada mata. Dia cakap yang tu. Macam orang tak kata macam tu lah. Tak perlu kita nak detailkan macam mana rupa dia, macam tak ada. Kita tak boleh macam mana soalan. Sebab tu Imam Malik bin Anas, bila ditanya kepada dia macam mana Ar-Rahman Asy-Istawa, dia jawab apa? Al-istiwa maklum. Engkau tahu, aku tahu. Mana engkau tahu maksud dia, aku tahu maksud dia. Wal kaifiyah majhul atau ghairu ma'qul. Tapi tentang Allah Ta'ala, dia tak diketahui atau tak masuk akal. Sebab akal kita hanya boleh banding benda kita ada contoh. Allah tak ada contoh. Wal imanu bihi wajib. Iman dengan apa Allah Ta'ala cakap tentang dirinya wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Soal tentang dia macam mana tu adalah bid'ah. Itu je, simple je. Kenapa kita tak boleh pegang macam tu? Tapi lah macam yang kita bimbangkan, kerana kononnya tak nak menjisimkan Tuhan lah apa benda. Tapi benda ni menjadi tajuk. Contoh macam lawak juga lah. Selama ni baru ni kita punya open day NMC. Jadi ada abang seorang tu datang jumpa saya. Dia tanya soalan tentang perkara ni lah. Dia katakan orang tak nyengkui masa dan tempat dan sebagainya. Okay, masa dan tempat kalau ikut kita punya fahaman adalah apa yang berlaku pada galaksi kita, pusingan matahari, bulan dan sebagainya. Inilah masa dan tempat yang kita faham. Tapi bila sebelum jadinya langit dan bumi, apa konsep masa? ada tak masa?
Okay. Bila Allah Ta'ala kata Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Siapa yang kata ada masa? Walaupun bumi dan langit tak jadi lagi. Siapa yang cakap ada masa? Allah. Allah sendiri yang cakap. So kenapa diorang nak menafikan benda yang berkaitan dengan Allah Ta'ala? Mana Allah Ta'ala beritahu adanya masa. Yang masa kita dalam alam ni, itu tajuk kita. Masalah berdisi Allah Ta'ala, dia beritahu adanya hari. Awak cakap, awak kata bukan, kenapa? Fi sittati ayyam kan? Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Mana langit dan bumi tak jadi lagi, hari itu dah ada bagi Allah Ta'ala, ada. Dia kata fi yaumin fi yaumin kana miqdaru alfa sanati mimma ta'udun. Pada hari yang ia seperti 1000 tahun kamu bilang. So tidak ada tak hari sebelum langit bumi jadi? Ada hari tak? Ada. Habis jadi lingkungan masa dan hari, masa waktu tadi pada Allah Ta'ala ada ke tak ada? Realiti daripada Allah Ta'ala bagi tahu, awak nafikan, kenapa? So bila orang kata tak dilingkungi oleh masa dan tempat, awak cakap macam tu, Allah tak cakap macam tu. Termasuk masalah di atasnya Allah Ta'ala, dia cakap macam tu. Nabi ajar kita macam tu. So kenapa awak cakap benda Allah Ta'ala tak cakap tentang dirinya? Nabi tak cakap tentang diri, tentang Allah Ta'ala. Siapa lebih tahu? Ini satu pembohongan yang sangat dahsyat. Hanya kerana Aristotle punya 10 rules tu kita aplikasikan dan kita letakkan semua sekali, kena ikut peraturan tersebut. Kenapa?